Ramai rakyat kita selalu bandingkan dua perkara ini. Di satu pihak, pesara kerajaan ada pencen masuk setiap bulan. Di pihak yang satu lagi, pekerja swasta pula bergantung kepada simpanan KWSP mereka. Jadi, selamat datang ke Penerangan As oleh Sekeluarga. Hari ini kita nak duduk sejenak, bertenang dan lihat realiti kehidupan kedua-dua belah pihak secara objektif. Kita bukan nak berdebat siapa betul atau siapa untung, tapi kita cuma nak bantu anda semua bersedia menghadapi realiti sebenar hari tua. Persoalan sebenar yang selalu bermain di fikiran kita ialah bila umur makin meningkat, kudrat makin berkurang dan kos hidup pula makin tinggi. Mana satu sebenarnya lebih stabil? Tambah pula, jangka hayat rakyat kita sekarang dah jauh lebih panjang berbanding generasi sebelum kita. Maksudnya, duit yang kita kumpul tu bukan untuk bertahan 5 atau 10 tahun je, tapi mungkin sampai 20 atau 30 tahun akan datang. Mari kita rungkai persoalan ini bersama-sama. Untuk penerangan hari ini, kita akan teliti 6 perkara pokok. Kita akan tengok asas kestabilan, realiti pesara kerajaan, risiko KWSP, cabaran kesihatan, komitmen keluarga dan akhirnya perancangan kewangan peribadi. Kita masuk ke bahagian pertama iaitu persoalan utama tentang kestabilan persaraan ini. Asas kedua-dua sistem ini sebenarnya sangat berbeza, terutamanya dari segi psikologi kita bila berbelanja. Sistem pejabat awam ni, dia beri jaminan aliran tunai bulanan seumur hidup. Bayangkan macam ni, ia ibarat sebatang paip air yang mengalirkan air secara perlahan tapi berterusan tak henti-henti. Bagi pekerja swasta pula, KWSP ini ibarat satu takungan air yang sangat besar. Kestabilan hidup mereka bergantung 100% kepada sebesar mana takungan air itu dan sejauh mana mereka cermat mencedok air itu setiap bulan. Nampak kan bezanya? Satu kelangsungan yang berterusan, satu lagi pengurusan dana pukal. Sekarang, mari kita lihat bahagian kedua, iaitu realiti sebenar pesara sektor kerajaan. Kelebihan utama pesara kerajaan tak dinafikan ialah mereka menerima pencen bulanan yang tetap. Setiap bulan ada aliran tunai yang lebih konsisten. Bagi ramai pesara, ini sangat membantu untuk bayar bil, beli makanan, ubat dan komitmen harian dengan tenang. Ada juga kemudahan tertentu seperti rawatan di hospital kerajaan mengikut kelayakan. Tetapi, jumlah pencen ini tetap dan ia terikat ikut gaji akhir dan tempoh perkhidmatan mereka. Bayangkan seseorang mula dapat pencen RM1,500 sebulan, 10 tahun lepas. Dulu mungkin cukup dan selesa. Tapi hari ini, kalau kos hidup naik terlalu tinggi, kuasa beli itu dah makin mengecil. Hakikatnya, ada juga pesara kerajaan yang tetap rasa tertekan dengan inflasi. Seterusnya, di bahagian ketiga, kita beralih pula kepada fleksibiliti dan risiko KWSP. Pekerja swasta biasanya akan mula bersara dengan melihat satu jumlah wang yang sangat besar. Ada yang keluarkan secara lump sum dan ada juga yang keluarkan secara berkala. Kelebihan utamanya ialah wang itu lebih fleksibel dan mereka ada kebebasan mutlak. Boleh guna untuk jadi modal perniagaan, nak lunaskan semua baki hutang rumah atau kereta supaya hidup tenang, atau mungkin untuk kegunaan keluarga yang mendesak. Kebebasan ni memang bagi kepuasan, tapi ia menuntut disiplin yang luar biasa ketat. Kenapa disiplin itu penting? Sebab ada satu risiko besar. Bila ada ratusan ribu dalam akaun, kadang-kadang wujud satu fasa bulan madu. Rasa macam duit tu takkan habis. Tetapi risiko besarnya ialah, jika pengeluaran terlalu cepat pada awal persaraan, duit boleh habis lebih awal daripada jangkaan. Tak mustahil masuk tahun ke-10, tabung dah mula kering kontang. Ini yang ramai tak perasan. Bila duit habis waktu kudrat dah tak ada, ini boleh jadi satu krisis yang agak tragis. Masuk bahagian keempat, kita sentuh satu perkara yang wajib dilalui semua. Cabaran kesihatan. Bila usia kita makin meningkat, secara fitrahnya, tahap kesihatan fizikal juga akan menurun dan kos rawatan ini boleh meningkat secara mendadak. Tak kira anda selesa dengan pencen kerajaan atau ada tabung KWSP bersaiz mega sekalipun, sebahagian besar dana tu pasti akan tersedut keluar untuk kos perubatan. Kesihatan ini ibarat satu ujian kewangan untuk kedua-dua pihak. Cuba kita pecahkan sikit kos ini. Semuanya perlukan duit. Ubat bulanan terutamanya untuk penyakit kronik yang tak boleh ditangguh. Kemudian rawatan susulan, tambang ulang-alik ke hospital, ujian makmal dan jangan lupa kos penjagaan kesihatan am. Kadang-kadang perlukan kerusi roda, susu khas, lampin dewasa atau katil perubatan. Beban nak kekalkan kesihatan ni sangat berat. Ini adalah satu cabaran besar yang betul-betul menyamaratakan pesara awam dan juga swasta. Di bahagian kelima, kita lihat pula dari sudut keluarga dan komitmen berterusan. Budaya masyarakat kita sangat rapat dengan keluarga. Disebabkan kasih sayang ini, ramai pesara juga masih membantu anak-anak yang mungkin masih belajar atau baru nak mula hidup. Ada yang bantu cucu, nak belikan kelengkapan dan tak dinafikan ada yang masih menanggung dan bayar hutang lama macam pinjaman peribadi. Walaupun dah tak pergi kerja, tabung tu terpaksa dikongsi dan dibahagikan.
Persaraan bukan semestinya bebas sepenuhnya daripada komitmen. Ini ayat yang patut kita renungkan bersama. Kita selalu bayangkan bila pencen, kita cuma rehat kat kampung sambil minum kopi. Tapi realiti, kos sara hidup dan tanggungjawab terhadap darah daging sendiri seringkali terus mengekori kita. Angan-angan mak bebas hutang pada hari pertama bersara tu perlukan perancangan, bukan magis yang terjadi dengan sendiri. Akhir sekali, bahagian ke-6, perancangan keuangan sebagai kunci utama. Realitinya macam ni. Ada berapa banyak sistem persaraan yang betul-betul sempurna di dunia ni? Jawapannya, sifar. Tiada sistem yang sempurna. Pesara kerajaan terikat dengan nilai tetap yang dimakan inflasi. Pesara GWSP pula terdedah pada risiko duit habis awal kalau tak disiplin. Jadi kita tak boleh dan tak patut serahkan 100% masa depan kita bulat-bulat pada sistem semata-mata. Talian hayat yang sebenar adalah diri kita sendiri. Yang paling penting ialah perancangan keuangan sebelum bersara. Ada 3 langkah yang kita boleh mula dari sekarang. Pertama, kurangkan hutang atau lebih baik, langsaikan terus sebelum hari bersara. Jangan bawa beban bank tu ke usia emas. Kedua, simpan dana kecemasan khas di luar wang persaraan utama. Ini untuk waktu kereta rosak atau atap rumah bocor. Dan ketiga, rancang perbelanjaan dengan baik mengikut kemampuan poket sebenar, bukan ikut gaya hidup jiran sebelah rumah. Di penghujung hari, kestabilan bukan bergantung pada sistem mana anda berada, tapi bagaimana anda menguruskannya. Dan kami di Sekeluarga nak tahu pandangan anda. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian anda sendiri, anda rasa mana lebih stabil selepas bersara? Pesara kerajaan atau pesara KWSP? Tuliskan pengalaman sebenar anda di ruangan komen di bawah supaya kita semua boleh belajar bersama-sama. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk ikuti penerangan kami hari ini. Ingat, rancang dengan bijak. Pagi bawa cahaya, embun jatuh di hujung desa. Langkah kecil bermula sama di bumi ini. Kita bersama, tangan kecil kini dewasa, namun hati tetap setia. Dalam tawa dan air mata, kasih kita selamanya. Kita sekeluarga, satu jiwa, satu rasa. Di bawah langit yang sama, kita berdiri bersama. Kita sekeluarga.